الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. ما بعد. Alhamdulillah, rahmati dikasihi barisan kepimpinan Masjid Badar University, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, yang dimuliakan para alim ulama, para asatizah, muslimin rahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk dapat hadir ke masjid untuk sama-sama menjalankan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih sekalian daripada kita untuk sama terus kekal berada dalam rumahnya untuk sama-sama kita mengikuti sesi perkongsian ilmu kita dalam bicarakan kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang dikarang oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, yang menceritakan perihal kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada fizikal baginda, cara bercakap baginda, cara makan dan minum baginda, cara duduk baginda, hatta lah kepada bab terakhir, ya bab itu bab ke-56 berkaitan dengan bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita membicarakan kitab ini, tuan-tuan dirahmati Allah, adalah kerana untuk menambahkan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bila mana kita hanya membicarakan ataupun nak menzahirkan mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ketika bulan Maulidur Rasul sahaja. Biarlah kita setiap hari kalau boleh mendambakan ataupun mengingati seorang insan yang cukup agung, seafdal makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta, yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita akan sambung kembali perbincangan kita dalam bab yang ke-12, bab ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan ataupun menyebutkan tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa bi sanadin muttasil ilayhi حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. Baik, kita dalam bicarakan bab cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan rahmati Allah, kita ni ada dua jenis cincin. Yang dinamakan khatam adalah cincin yang mana ada mata padanya, itu namanya khatam. Adapun yang kita gunakan, yang kita panggil cincin belah rotan bahasa kita lah, maka tidak dipanggil khatam tapi kita panggil diblah. Tapi bahasa Melayu belah rotan. Ada diblah, tapi kita dibelah rotan. Lain. Adalah kaitan jugalah.
Cumanya kita bila bicara zikrul khatam, maka kita bicarakan tentang cincin Nabi yang ada mata tersebut. Itu yang kita nak bicarakan. Baik. Kemudian bila kita menyebutkan khatam Nabi SAW, ada dua keadaan. Kata ulama, dalam bicarakan khatam ada satu yang dipanggil khatamun nubuwah. Dalam bab ini juga kita panggil khatam, tapi khatam yang dimasukkan dengan cincin. Khatamun nubuwah itu bukan cincin pula. Khatamun nubuwah adalah tanda kenabian. Tanda kenabian. Yang ini kita dah cerita pada bab yang kedua. Bab kedua dalam lebih kurang 10 tahun yang lepas. Tak tahu lah, dah ingat lagi baru bulan Ramadan lepas, bulan 1 bulan baru. Tak tahu ingat lagi Bab kedua kita dah cerita tentang zikril khatamun nubuwah. Di mana? Di belakang. Mislil hajalah. Seperti mana telur burung merpati ditimbul di belakang di sini. Ni di belah kiri. Baik. Tu khatamun nubuwah. Tapi kita nak cerita pasal khatam, iaitu cincin Nabi. Yang mana dalam hadis yang kita baru bacakan tadi, sesungguhnya khatam Rasulullah SAW min fiddatin, sesungguhnya cincin Nabi SAW ni ditempa ataupun dibuat daripada perak. Daripada perak. Jadi sebab itu datangnya dalil mengatakan harus kita pakai cincin daripada perak. Dan alhamdulillah kita duduk dalam negeri Perak. Itu dia. Manakala penggunaan emas, seperti mana tuan-tuan maklum, lelaki tidak boleh memakai sebarang perhiasan emas. Tidak boleh memakai sebarang perhiasan emas. Begitu juga wanita. Bukanlah bermaksud bila mana dia dibenarkan memakai emas, maka pinggan mangkuk emas dibolehkan. Tak boleh juga. Pinggan mangkuk emas tu pun tidak boleh digunakan. Kena faham. Emas yang dimaksudkan sini adalah zinah, bukan zina. Zinah ni perhiasan. Andai kata kalau kita pakai, minta maaf kata, ada sebahagian daripada kita yang Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah, pakai jam jenama yang mahal. Saya pernah sebutkan, saya tak ingat saya sebut di sini atau di masjid lain, saya tengok pasal Syamai ini banyak sempat saya ngajar. Apa dia? Ada seorang syekh di Al-Azhar, apa nama, Lajnah Qiraat Tafsir, Lajnah Qiraat Al-Azhar. Dia akan bagi 1 jam. Ini guru, ayah kepada guru saya. Dia bagi jam mahal. Bila dia pakai jam tu, bila bateri habis, dia pergi ke kedai jam. Orang tukang jam tadi kata apa? Syekh, apa ni ya syahadah? Apa ni? Engkau ni syekh, tapi engkau pakai emas. Terkejut syekh tu. Pasal apa? Kau tahu tak jam kau tu motor dia dibuat pada emas? Ni kenapa jam mahal? Sebab motor dia dibuat daripada emas. Jadi tukang jam tu beritahu, ini jam ni motor dia dibuat pada emas. Bila dibuat pada emas, engkau telah memakai satu perhiasan yang hanya dibolehkan untuk wanita. Maka apa syekh tu buat? Astaghfirullah, buang jam tu terus. Buang jam tu. Kalau kita astaghfirullahalazim, masuk kocik dulu, pergi pajak gadai tu. Syekh ni buang tu. Allah tiba. Baru dia tahu rupanya. Allah. Jadi kena beringat kepada kita juga. Kalau kita nak beli jam yang mahal-mahal, dia tanya dulu, ni motor dia ke, ada tak barang-barang dibuat pada emas atau sebagainya? Kena tanya juga. Kadang-kadang ada juga macam baru-baru ni bulan Ramadan, ada kadang-kadang muslimat pun tak tahu tentang perlu atau tidak dibayar zakat emas. Ada juga yang kadang bertanya, minta maaf kata, datang ke masjid tanya nak bayar zakat fitrah ke? Tak, nak tanya pasal zakat emas. Saya baru tahu kena bayar zakat emas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tahu. Nasib baiklah emas yang dipakai itu tak sampai kepada 85 gram. Nasib baik. Kalau lah sampai 85 gram, nayalah. Bertahun-tahun dia pakai emas. Tu kadang-kadang muslimat tak tahu. Tu belum kita yang muslimin ni. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang ada simpan dinar emas ke, jongkong emas ke.
Cek balik, timbang-timbang balik, mana tahu kena zakat nah. Baik. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول صلى الله عليه وسلم ketika mana Nabi SAW mahu an yaktuba il ajam, menulis surat kepada al-ajam. Ini raja-raja bukan daripada golongan Arab, al-ajam. Qila lahu, dikatakan kepada innal ajama, sesungguhnya kerajaan-kerajaan asing, ini makna kerajaan bukan Arab, la yaqbaluna, tidak menerima illa kitaban alaihi khatamun, melainkan surat itu ditulis atasnya ataupun dicop atasnya khatam, tanda ataupun nama ataupun cop mohor kita kata. Fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Maka Nabi pun buatlah cincin. Maka Nabi tempa cincin sehingga seolah-olah aku melihat cerahnya cincin tu pada jari-jari Nabi SAW. Masya-Allah. Nak kata Nabi SAW tempa cincin disebabkan apa? Tidak, Nabi tak pakai cincin lah sebenarnya, tapi disebabkan keadaan bila mana hantar surat ke negara lain, negara yang bukan negara Arab, memerlukan cop mohor, baru dia kata sah surat ni. Maka Nabi tak ada cincin, maka dibuatlah cincin. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi tempa cincin, yang mana cincin itu dibuat daripada perak tadi, itu yang berkilau-kilau. Ini kita tengok bagaimana surat yang diutus, antara contoh yang diutus kepada Kisra. Antara surat yang famous disebutkan dalam kitab-kitab sirah, surat yang diutus kepada Raja Kisra, Raja Kaisar ataupun Caesar ataupun Najashi. Kita panggil Najashi, boleh dua. Najashi boleh, Najashi pun boleh. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawasanya yang lebih tepat adalah An-Najashi. Yang lebih tepat An-Najashi. Ala kulli hal, jangan bergaduh sampai perang sebab nama. Najashi ke Najashi ke tak ada masalah. Jangan sampai mengkafir-kafir pula nak kata. Jangan. Baik. Ada satu surat pernah dihantar kepada Raja Kisra. Kisra ni apa? Kerajaan Parsi. Kisra ni Parsi. Kalau Kaisar, Rom. Najashi ni Habsyah ataupun kita panggil Ethiopia. Parsi lebih dikenali sekarang, zaman sekarang dipanggil Iran. Parsi, Iran. Rom lah, kerajaan Rom. Jadi satu surat ketika itu pernah diutus kepada Raja Kisra. Disebutkan bila diutus sampai ke Raja Kisra, sebabkan tidak ada cok mohor. Tidak ada cok mohor, maka raja tadi mengoyakkan surat Nabi SAW. Maka sampailah ke pengetahuan Nabi SAW. Nabi kata apa? Ni sebut dalam kitab, dalam kitab Sahih Bukhari, benda ni, sirah ni. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Nabi cakap kerajaan dia akan hancur kerana dia mengoyakkan surat aku. Maka jatuh kerajaan Kisra ketika itu kerana mengoyakkan surat Nabi SAW, yang mana disebabkan pertelingkahan dalam keluarga, merebut kekuasaan antara adik-beradik. Ni Kisra. Ada juga surat yang diutus, yang diterima baik, disambut baik oleh seorang raja yang popular yang kita panggil dalam sejarah Herakulis, ataupun Hercules dalam bahasa kita, bahasa orang Paris, Hercules. Hercules pernah disebutkan menerima surat yang datang daripada Nabi SAW, sehingga kan pembantu dia mengatakan apa? Mari aku koyakkan surat ni, tak ada nama, tak ada apa, tapi apa dia? Dia mendahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Hercules kata apa? Jangan koyak. Dan ketika itu Hercules berada di Baitul Maqdis, tengah melawat Baitul Maqdis ketika itu. Ini disebut dalam kitab Sahih Bukhari. Maka ketika itu berlalulah kafilah yang berdagang ketika itu, antaranya dilalui oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bapa kepada Muawiyah.
Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, bapa Abu Sufyan ini, yang merupakan juga Abu Sufyan ini adalah juga merupakan bapa mertua kepada Nabi SAW, yang kita panggil isteri Nabi SAW, zaujatun Nabi, Ummul Mukminin, siapa anak Abu Sufyan yang berkahwin dengan Nabi SAW ni? Tu dia naik raya terus kena tanya soalan, mampu kata. Ummu Habibah. Ini isteri Nabi SAW yang merupakan anak kepada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ketika itu belum Islam. Ketika itu tengah berdagang, berjumpa dengan Kaisar Heraklius tadi, dipanggil, kamu kenal siapa Muhammad? Maka Abu Sufyan kata, aku kenal. Adakah kamu rapat dengan dia? Adalah bau-bau macam bahasa kita lah kan? Ada sikit-sikit kenal. Kenapa? Ramai tak pengikut dia? Boleh tahan lah. Orang kaya ke? Tak. Orang susah semua. Dia tu. Maka ketika itu ada banyaklah cerita dalam kitab sirah, banyak soalan dia tu. Maka Kaisar kata tak ada masalah untuk kita menerima, membalas balik surat. Maka ketika itulah Heraklius menghantar dua orang perempuan, dan salah satu nama dia yang kita disebutkan dalam sirah yang ada anak dengan Nabi SAW. Siapa nama dia? Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah ini anak merupakan hamba kepada Heraklius, dihantar kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Dihantar kepada Nabi SAW, dan lahirlah anaknya daripada Maryah ini. Nama dia siapa? Ibrahim. Tapi semua anak lelaki Nabi SAW meninggal masa kecil. Masa kecil. Ini sejarah sikitlah. Sebab itu nama Syama'il ni tidak kita akan sebut sejarah. Itu antara contoh yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW berkenaan penggunaan khatam. Ada satu lagi surah yang diutuskan kepada Najasyi. Dan kita sebut Najasyi ada dua, sebenarnya dalam sirah ada dua. Satu Najasyi yang pernah memberi Nabi SAW akan khuf. Ingat, seorang Raja Habsyah, nama dia, gelaran dia Najasyi juga, pernah bagi Nabi SAW khuf, kasut kulit tu. Satu lagi Najasyi yang mengutus surat pada Nabi SAW. Jadi ada dua Najasyi, bukan satu sahaja. Satu Najasyi yang Nabi SAW sendiri solat ghaib, jenazah ghaib ke atasnya. Jadi ulama masih bila kita bincangkan tentang Najasyi ini, ulama sebenarnya khilaf lagi. Adakah Najasyi ini yang tulis surat ini ke yang Nabi semayangkan atas dia, ataupun yang bagi khuf atas dia tu yang Nabi semayangkan solat ghaib. Ala kulli hal, itu cerita dia. Najasyi ni ada dua. Pendapat muhaddisin mengatakan dua orang Najasyi. Baik. Dan kita dah ma'ruf dah kisah Najasyi ini, bagaimana kita tengok cerita Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dihantar, bagaimana kita dah tahu kisah nama alam dah. Diterima bagaimana bila bercerita tentang Tuhan, kenal Isa tak Tuhan Isa ke apa, semua sama. Kita dah tahu dan dapat perlindungan. Nak cerita pasal khatam Nabi SAW. Baik. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر. Sesungguhnya Nabi SAW pada mata dia tu, mata khatam dia itu ada tiga perkataan, Muhammad, batu Rasul dan Allah, satu baris. Muhammad, sebahagian ulama mengatakan Muhammad atas, sebahagian lagi mengatakan Allah atas. Jadi ala kulli hal, jangan bergaduh mana satu turutan yang betul. Yang pastinya tiga tu ada, Muhammad, Rasul, Allah. Jadi Muhammadur Rasulullah, tak ada masalah. Dibaca Muhammad Rasulullah, Allah Rasul Muhammad. Jadi sama Muhammad Rasulullah juga, walaupun kedudukan atas dan bawah. Jadi di kedudukan, mungkin ada sebahagian daripada kita yang ada cincin tu, yang mata dia tu dia tulis itu Allah, Muhammad, Rasul, ada. Itu ada yang sekarang menempah cincin kan, ada betul-betul boleh tempah cincin tu.
Tapi nanti kita akan tengok satu hadis yang bagaimana Nabi SAW cincin tu apa sebenarnya. Sebab apa? Nabi bukan sengaja buat cincin tu nak pakai perhiasan, tidak. Nabi nak buat cok mohor tadi. Nanti kita akan cerita sebenarnya Nabi buat tu pakai macam mana selepas ni. Nabi pakai di kaedah dia macam mana, cincin tu nah. Baik. Jadi al-Quran dia menyusun Allah, Rasul Muhammad, ataupun sebagai ulama kata Muhammad Rasul Allah. Nah, keadaan cincinnya. Nah, baik. Wa bihi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amr qala hadatsana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, daripada hadis yang awal dalam bab ini sampailah sekarang kita baca, perawi hadis ini yang meriwayatkan adalah Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kenapa Sayyidina Anas bin Malik yang banyak meriwayatkan hadis pasal cincin ni? Sebab apa? Sebab dia ni khadam Nabi, dia yang paling rapat dengan Nabi. Dia yang bagi, dia daripada umur 11 tahun sampai umur 21 tahun bersama Nabi SAW. Semua cerita tentang Nabi dia tahu. Dia lah pemegang rahsia Nabi. Dia yang pegang kasut Nabi, sahibun na'lain, antaranya dia lah capal Nabi dia pemegang ni, cincin Nabi dia pegang juga, rambut Nabi dia pegang juga, segala asar-asar Nabi SAW dia menjaganya. Sebab itu banyak hadis berkaitan dengan asar-asar Nabi, contoh macam cincin, dia menjaga dia. Baik, Sayyidina Anas kata apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila al-Kisra wa Qaisar wa an-Najashi. Kita sebut tadi. Faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin fasagha Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman khalqatuhu fiddatun wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cerita kita dah sebut tadi, Nabi pernah hantar surat kepada Kisra, Nabi pernah hantar surat pada Qaisar, Nabi pernah hantar surat pada Najashi, yang mana ketika itu Nabi buat satu cincin daripada perak yang ditempa ditulis nama tadi Allah Muhammad, Allah Rasul Muhammad. Jadi bila dia hantar surat itu dia cop. Baik. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدث سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أناس حديث سيدنا أنس juga lagi. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. Nabi SAW sesungguhnya bila mana dia nak masuk ke al-khala, kalau dalam bahasa Arab tandah apa Ustaz? Dalam bahasa Arab tandah kita panggil dauratul miyah, betul? Kalau bahasa bukunya dauratul miyah lah. Ada lagi bahasa hammam. Hammam pun tandah juga. Tapi khala' ni kenapa dia tandah juga, tapi khala' ni bermaksud macam mana? Dia tak ada bangunan. Tandas yang tak ada bangunan bermaksud apa? Tandas dia terbuka, open di padang pasir. So dia panggil khala'. Dia tak ada bangunan, tak ada tiang apa. Jadi zaman Nabi SAW dia tidak ada tandas yang khusus ketika itu macam kita sekarang. Jadi apa dia buat? Zaman dahulu, zaman Nabi SAW, bila orang nak qada hajat, mereka akan pergi ke padang pasir. Mereka akan pergi padang pasir, dan dia ada giliran pula. Ada giliran. Hak pagi lelaki sahaja. Lelaki sahaja pagi. Amma fil lail, waktu malam perempuan sahaja. Pasal apa perempuan malam? Kalau ikut logik kita, malam perempuan seorang kena binatang ke apa nak? Kita fikir gitu, tapi logiknya malam tak nampaklah aurat perempuan. Lelaki siang tak apa. Malam, sebab itu kita tengok pernah satu ketika disebutkan dalam Allahumma salli alaihi hadisul ifk. Siapa pernah dengar hadisul ifk berkaitan dengan perang Siffin, perang Jamal, kaitan antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dicetuskan cerita ni, dikatakan pergaduhan, peperangan saudara. Kalau kita tengok dengar dalam sirah-sirah yang mana sebenarnya dimomok-momokkan oleh Syiah. Apa yang berlaku hadisul ifk? Kerana apa? Ketika itu Aisyah sedang qada hajat.
Berlaku peristiwanya Sayyidatina Aisyah tengah qada hajat. Nah, ketika itu siapa yang menemannya bodyguard ni adalah Sayyidina Ali. Nah, hadis fiqh. Ini yang sehingga Rasulullah SAW bermasam muka disebutkan. Ini fitnah ni bukan zaman lah ni, zaman dulu dah ada fitnah mulut ni. Nah, sebab itu berjaga-jaga dengan lidah kita. Zaman lah ni bukan setakat lidah, jari jemari pun menjadi fitnah akhir zaman. Itulah berjaga-jaga. Nah, jadi bila Nabi nak pergi ke tandas, nak buat qada hajat, apa dia buat? Cincin itu dia tanggalkan. Cincin ditanggalkan. Kenapa? Sebab ada nama Allah di situ. Ada nama Allah di situ. Maka ada hukum, istinbat hukum. Jadi kalau kita tanggal, kita masuk tandas, tanggal, masuk kocik, kan ada Allah juga. Kita niat, bukan kita tanggal tu, niatnya kita nak melindung nama Allah tadi, letak dalam pakaian, tak ada masalah. Ada sebahagian ulama berpendapat, jadi kalau nak macam mana tanggal tak boleh, nak macam mana? Palingkan dia. Faham? Kan kalau kita pakai matanya selalu kat depan tu. Macam ustaz kita pakai depan mata nak. Jadi palingkan ke belakang. Palingkan ke belakang. Jadi dia dah menutup. Buat qada hajat. Ya, qada hajat. Itu kaedah dia. Nah, kalau tak boleh tanggal. Jadi sebab itu kita sebut Nabi SAW bukan asalnya suka pakai cincin. Nabi pakai cincin sebab apa? Sebab nak jadikan cok mohor. Tu dia cerita asalnya. Baik. Jadi ala kulli hal, boleh tak kita pakai cincin? Boleh lah, tak ada masalah. Jangan risau. Bukan haram. Boleh lah pakai cincin, tak ada masalah. Nak cerita Nabi ni memang asal tak pakai cincin. Cumanya umat terdahulu memang suka pakai cincin. Umat-umat terdahulu memang suka pakai cincin. Sebab itu nanti bab yang ke-13 nanti kita akan cerita. Nabi suka pakai cincin belah mana. Kenapa ada sebahagian ulama melarang kita pakai cincin belah kiri? Kenapa? Dan cincin kalau nak pakai belah kiri, ada sebahagian hadis, nanti kita akan sebut hadis yang mana menunjukkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pakai cincin sebelah kiri. Makna boleh ya? Boleh. Tapi jari mana pula dibenarkan? Dalam bab kedua nanti bab seterusnya kita cerita hanya kalau nak pakai belah kiri, dua jari ni jadi benarkan. Kalau sebab sama juga sebelah kanan. Tiga jari ni tak boleh. Ulama kata makruh. Kenapa? Siapa pakai cincin tiga sebelah kiri ni menyerupai kaum Sodom. Kaum Sodom. Tahu Sodom kan? Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ni jenis homoseksual. Homoseksual. Tapi lah ni zaman sekarang dia mau buat tindik telinga. Nak kenal homoseksual sekarang, tindik telinga kalau lelaki. Jadi kadang-kadang kalau artis kita selamba duk dia pakai tindik telinga. Dia tak tahu pun dekat dunia barat siapa yang pakai tindik telinga ni lelaki, maknanya gay. Dia duk pakai rok-rok. Sekali baru dia tahu tu gay. Dulu kan artis kita rok-rok semua suka pakai. Yang lelaki-lelaki semua suka pakai ni, tindik telinga ni, anting telinga. Bila dia tahu, kurang slow dah. Cuma rambut je lah, nak nampakkan rok tak ada masalah lah. Tu kena tahu. Sama juga dengan kita apa, payung-payung pelangi. Payung macam banyak colour pelangi. Tu orang hati-hati kadang-kadang. Kita tak niat pun nak pakai payung tu pelangi, tapi rupanya payung yang pelangi ni adalah melambangkan golongan LGBT yang warna pelangi payung kita tu. Banyak lagi produk-produk yang sebenarnya menyokong LGBT. Yang baru ni apa? Shell dia menyumbang kepada LGBT. Memang dia mengaku Shell menyumbang kepada LGBT. Apa lagi? Tu siapa-siapa yang minat kereta, ada kadang-kadang jumpa stiker Bright. Bright tu kan maksud pengantin kan.
Dia tak tahu bukan pengantin. Itu maksud dia. Bride itu LGBT. LGBT punya penyokong yang suka stiker kereta bride, tukar seat kereta bride. Itu LGBT. Oh, bangga. Mahal ni original bride. Rupanya LGBT. Itu kena jaga-jaga. Saja cerita pasal kenapa dalam bab seterusnya kita akan cerita kenapa dilarang. Sebahagian ulama mengatakan larangan yang pakai cincin tangan kiri. Baik, insya-Allah. Baik, hadis terakhir dalam bab kita pada malam ini. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ubaidullah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar qala ittakhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam khataman min warqin wa kana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'r arisin naqshuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat cincin daripada perak tadilah, wariqin. Fakana fi yadi, kemudian cincin ini diwarisi. Cincin ini Nabi SAW wariskan, diwariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian diberi kepada Sayyidina Umar, kemudian diberi kepada Sayyidina Uthman. Hatta waqa'a fi bi'ri arisin, sehinggalah berlaku satu kisah yang mana berlakunya ketika itu di telaga Aris, Bi'ru Aris. Bi'ru Aris ni tuan-tuan, telaga Aris ini berada di Madinatul Munawwarah. Kalau tuan-tuan yang dah pernah pergi haji, pernah pergi umrah, biasa pergi Masjid Quba, betul? Biasa pergi Masjid Quba. Lokasi telaga Bi'ru Aris ini, kalau siapa perasan lah, pintu kalau kita menghadap kiblat, dia di sebelah kiri. Contoh ni kiblat kan, maknanya Bir Aris sebelah sana, bukan dekat tandas kan. Belah kanan kita tu tandas. Kalau payah pun tak pergi ke Masjid Quba kalau di Masjid Quba tu belah kanan tandas, belah kiri jalan. Dekat jalan tu ada satu pancur air pancut, kawasan air pancut. Kat situlah sebenarnya telaga Aris, Bi'ru Aris, yang mana Bi'ru Aris ini menjadi saksi. Sebenarnya dalam hadis sahih disebutkan bagaimana satu ketika Sayyidina Rasul SAW datang ke telaga tersebut, rendam kaki dia dalam air telaga tu. Kemudian apa dia? Yang menjaga kawasan tu namanya Abu Musa Al-Ansari. Abu Musa Al-Ansari menjadi bodyguard Nabi SAW ketika itu. Maka bila mana dalam telaga itu, kawasan tu bertutup. Telaga tu kawasan bertutup. Datang Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Musa kata kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar masuk kerana dia adalah ahli syurga. Nabi dah beritahu dia ahli syurga, bagi dia masuk. Datang Sayyidina Umar, dia pun ahli syurga, bagi Sayyidina Umar masuk. Datang Sayyidina Uthman, dia pun ahli syurga, masuk. Ini cerita di telaga Aris. Ini satu hadis. Kemudian satu hadis cerita bagaimana Sayyidina Uthman dapat cincin Nabi SAW tadi ketika dia ambil wudu. Dipegang oleh pembantu dia. Saya lupa nama sahabat tu. Allahumma salli lupa. Sahabat tu terjatuh cincin dalam telaga tersebut. Terjatuh. Maka Nabi pernah sebut dalam hadis tadi sebenarnya, Allahul Musta'an, dia kata apa? Kamu ni Sayyidina Uthman, kamu akan memerintah selama 12 tahun. 12 tahun. Nabi beritahu 6 tahun pertama kamu akan memerintah tiada masalah. 6 tahun kedua kamu akan mengalami kepayahan yang amat sangat. Bila terjadinya? Bila terjatuhnya cincin Nabi SAW dalam telaga Aris, digali oleh Sayyidina Uthman 3 hari 3 malam tak jumpa cincin tu. Jadi jangan kata hari ini siapa-siapa yang mengaku dia kata ni cincin Nabi SAW. Tak ada Tak ada. Sebab apa? Cincin tu dah jatuh dalam telaga Aris, dah tak jumpa. Sayyidina Uthman dah gali 3 hari 3 malam tak jumpa cincin tu. Jadi jangan duk kata hari ini ada satu asal cincin Nabi. Tu kena pelangkung. Itu wajib. Asal-asal Nabi lain insya-Allah ada. Tapi asal cincin Nabi tidak ada. Kerana dah jatuh hilang. Jadi semenjak cincin tu jatuh, goyah kerajaan yang dipimpin oleh Sayyidina Uthman. Yang akhirnya kita menyaksikan Sayyidina Uthman syahid. Ni Nabi dah pesan 6 tahun pertama elok, 6 tahun kedua goyah. Sebab apa? Kerana tidak ada cincin yang menjadi tabarruk, keberkatan kepada seseorang.
Seperti mana cerita Khalid Al-Walid, yang mana ketika itu dia selalu berperang, dia bawa apa? Dia bawa rambut Nabi. Setiap kali dia bawa rambut Nabi, setiap kali tu dia perang. Dan dia memang niat dalam hati dia, aku nak syahid di medan perang. Tapi Allah takdirkan dia meninggal di atas katil, bukan kerana perang. Khalid Al-Walid. Tapi nak cerita dia tabarruk dengan rambut Nabi, keberkatan kepada rambut Nabi tadi, dia berjaya dalam setiap perang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada masalah kalau kita berjumpa dengan asar-asar yang sahih daripada Nabi SAW untuk kita bertabarruk. Itu benar faham. Baik, masuk dah lagi. Masuk dah waktu. 9 minit je. 9 minit cukup ni. Kita masuk bab baru lama lagi. Baik, kita berhenti di sini dulu. Cuma kita nak cerita dalam bab menyebutkan cincin Nabi. Cincin Nabi diperbuat daripada perak. Cincin Nabi dibuat daripada perak dan ada mata. Ada mata yang mana ditulis apa? Ulama berselisih faham. Kita beritahu sama ada Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Dan ada sebahagian pendapat ulama kata Muhammad di atas, Rasul di tengah, Allah di bawah. Tapi di kaedah dia baca Muhammad Rasulullah juga. Boleh baca dua atas bawah itu. Dan cincin tu dalam bab surah kita akan cerita Nabi hanya pakai di sebelah kanan sahaja. Dan cincin Nabi SAW, Nabi bukan kerana perhiasan, tapi kerana nak buat sebagai cop mohor. Cop mohor untuk diutus kepada raja-raja negara yang selain daripada negara Arab. Wallahu a'lam bissawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, ampunilah dosa ahli keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sampai masa hidup dengan dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah apa yang kami dengar pada malam ini supaya dapat kami amalkan dan sampaikan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan keberkatan dalam majlis pada hari ini ya Allah, Kau permudahkanlah segala kesulitan kami ya Allah. Kau angkatlah wabak COVID-19 daripada muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan keberkatan yang ada dalam majlis pada hari ini ya Allah, Kau bantulah saudara-saudara kami ya Allah di Palestin ya Allah, di Yaman ya Allah, di Suria ya Allah, hatta negara kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan juga suratul asr. Subhanallah bismillah mustafiqa wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.